Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Haziq bin Muhammad Harman daripada kelas DSI 4A bernombor kad matrik DSI 20202504. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan dan juga membentangkan tentang topik kami iaitu sumpah dalam fiqh jenayat. Okey, pertama-tamanya kita pergi kepada definisi. Okey, definisi sumpah. Okay, apakah itu sumpah? Okay, dalam bahasa Arab, sumpah ini adalah disebut sebagai yamin. Okay, yang bermaksud tangan kanan. Okay. Perkataan yamin ataupun tangan kanan ini digunakan bagi merujuk kepada sumpah kerana bila mereka bersumpah, mereka akan berpegangan tangan kanan. Okay, tangan kanan ataupun yamin dirujuk kepada sumpah kerana kekuatannya. Maksudnya tangan kanan lah. Kita bersumpah dengan tangan kanan untuk mengukuhkan kita punya kenyataan kita. Okay? Itu daripada definisi daripada segi meluas lah. Termasuk, okay? Kita masuk sekejap lagi. Setelah kita masuk kepada definisi, tapi daripada definisi daripada segi istilah syarak. Okay? Sumpah menurut istilah syarak ialah memperkukuhkan sesuatu perkara yang tidak kuat jaminannya ataupun pada masa lalu ataupun akan datang, ataupun untuk menafikan dan mengesahkan dengan menggunakan nama Allah dan sifat Allah Azza wa Jalla. Okay? Ataupun dalam kata erti lain, sesuatu lafaz yang digunakan untuk menyatakan atau mensabitkan haknya terhadap sesuatu perkara. Okay? Ataupun menafikan sesuatu perkara dengan menyebut nama Allah dan ataupun sifatnya. Okay, kalau kita melalui takrifan ini, sumpah yang dibuat dengan memegang ataupun menjunjung Al-Quran, di mana seringkali menjadi anggapan orang ramai sebagai syariat Islam, bukanlah amalan yang ditutup oleh syarak. Okay, kalau kita tengok daripada contoh macam orang dulu, macam zaman atuk-atuk kita ke nenek-nenek kita, ayah-ayah kita, kalau kita lihat mereka bersumpah dengan menggunakan Quran sebagai nak bagi tahu kenyataan mereka tu benar, jadikan Al-Quran sebagai ambil kau tak percaya contoh kau tak percaya aku ni kan, aku sumpah bagi aku Quran, aku sumpah depan Al-Quran. Contoh itu ada salah satu contoh bukan perkara yang disyariatkan oleh Islam. Yang sebenar-benarnya yang syariat Islam ni ialah bersumpah dengan mengangkat tangan kanan untuk menyatakan kebenaran ataupun menyatakan kebenaran ataupun menafikan sesuatu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada isi yang kedua, iaitu pembahagian sumpah serta hukumnya. Okey. Sumpah terbahagi kepada 4 bahagian. Okey. Kita pergi kepada bahagian pertama, iaitu sumpah untuk melaksanakan perkara wajib dan sunat ataupun meninggalkan perkara haram dan ataupun makruh. Okey, contoh saya bagi contoh. Saya bersumpah dengan Allah SWT akan meninggalkan tabiat ataupun kebiasaan merokok. Okey, dia bersumpah untuk meninggalkan perkara yang haram. Contoh okey. Hukumnya apa? Hukumnya sah dan wajib dilaksanakan. Okey, hukumnya akan menjadi sah dan wajib dilaksanakan. Okey, tindakan seterusnya wajib melaksanakan sumpah lah. Kalau dia tak laksanakan ataupun dia tinggalkan apa yang disumpah tu, wajib dia membayar kafarah. Okey, kita pergi kepada pembahagian yang kedua pula, iaitu sumpah untuk meninggalkan perkara wajib ataupun melakukan perkara haram. Contohnya, saya bersumpah demi Allah tidak akan bersilaturahim dengan ibu bapa saya lagi. Contoh. Okey. Sumpah dia untuk melakukan perkara yang haram. Haram lah. Dia nak memutuskan silaturahim dengan ibu bapa dia, itu salah satu perkara haram. Okey. Hukumnya sah. Sah memang sah daripada segi sumpahnya, tapi daripada ni untuk dia ni haram dilakukan. Benda tu haram lah. Dia sah memang sah dalam konteks bersumpah ni sah. Dia sumpah tu sah, tapi dalam perlakuan haram dilakukan.
Okey. Tindakan seterusnya, tindakan selanjutnya wajib membatalkanlah sumpahnya tu. Dan juga membayar kafarah. Okey, wajib membatalkan sumpahnya dan membayar kafarah. Okey, kita pergi kepada bahagian ketiga, iaitu sumpah untuk meninggalkan perkara sunat ataupun melakukan perkara makruh. Okay, contoh saya bersumpah demi Allah SWT akan berpuasa setiap hari sehingga saya meninggal dunia. Okay, untuk pengetahuan, puasa setiap hari adalah satu perlakuan yang makruh. Okay, sebenarnya adalah perlakuan makruh. Okay, itu adalah salah satunya contoh yang saya bagi. Okay, hukum dia sah, memang sah. Sah sebab dia berpuasa. Dia nak berpuasa, dia bersumpah untuk melakukan kebaikan. Puasa ni benda baik, puasa ni. Tapi sebaiknya tidak dilakukan. Sebab puasa, bila puasa sepanjang hari ataupun sepanjang hidup akan menjadi makruh. Okey, tindakan selanjutnya sunat membatalkan sumpah lah dan membayar kafarah. Okey, kita bagi kepada pembahagian terakhir, iaitu sumpah untuk meninggalkan atau melakukan perkara harus. Okey, dengan contoh, saya bersumpah demi Allah SWT tidak akan minum jus lagi. Kita bagi kepada hukum sah dan wajib sebaiknya dilakukan. Okey, tindakannya sunat melaksanakan sumpah ini. Jika melanggarnya, wajib membayar kafarah. Jadi itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan beri rakan perbincangan saya untuk membentangkan isi seterusnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri Fakrullah bin Azman dan saya daripada kelas DSI 4B. Baiklah, seterusnya saya akan sambung pula kepada bahagian dalil mengenai sumpah. Terdapat beberapa dalil, iaitu ayat Al-Quran dan hadis berkenaan orang yang bersumpah. Sebagai contoh, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 89 yang bermaksud, kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan, iaitu untuk bersumpah. Akan tetapi kamu dikira salah olehnya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Selain daripada itu, sumpah hendaklah hanya dilakukan dengan menggunakan nama Allah SWT atau salah satu sifatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang berbunyi, sesiapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau lebih baik diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baiklah, itu adalah dalil-dalil mengenai sumpah, iaitu dapat kita lihat bahawa sesuatu sumpah itu adalah sah dilakukan sekiranya terdapat nama atau sifat Allah SWT. Okey. Seterusnya saya ke bahagian sumpah yang dibenarkan. Sumpah hanya dibenarkan dan disahkan apabila dibuat dengan zat atau sifat Allah, seperti mana yang diterangkan tadi. Berdasarkan sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW terserempak dengan Umar bin Al-Khattab ketika beliau sedang menunggang dan bersumpah dengan nama bapanya. Lalu baginda SAW bersabda yang berbunyi, Ketahuilah, Allah telah melarang kamu bersumpah dengan nama bapa kamu. Sesiapa yang mahu bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah ataupun dia berdiam sahaja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan daripada dalil itu, hal ini bermakna sumpah yang dibenarkan dan disahkan adalah mengikut cara yang dinyatakan sebentar tadi. Sumpah yang tidak bertepatan dengan cara berikut adalah suatu kesalahan dan pelakunya adalah pendosa. Menurut hadis daripada Sa'ad bin Ubaidah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu terdengar seorang lelaki berkata, "Tidak, demi Kaabah." Ibnu Umar pun berkata, "Jangan kamu bersumpah dengan nama yang lain selain daripada nama Allah. Kerana aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan nama Allah, sesiapa yang bersumpah selain daripada nama Allah, maka dia telah kufur dan kufur atau syirik." Hadis riwayat At-Tirmizi. Menurut Imam At-Tirmizi, hadis ini hadis hasan.
Beliau berkata tujuan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda ini adalah untuk berkeras dalam menegah. Bila itu mengenai sumpah yang dibenarkan. Seterusnya saya ke bahagian syarat dan pelaksanaan sumpah. Terdapat beberapa syarat untuk bersumpah ataupun syarat-syarat yang dilakukan dalam mahkamah adalah seperti berikut. Yang pertama, orang yang bersumpah hendaklah akil baligh dan sukarela. Adapun seorang kanak-kanak yang belum baligh, yang belum matang, ataupun orang gila, orang yang tidak berakal, mereka ini sekiranya melakukan sumpah, maka sumpah yang dilakukan mereka tidak sah. Kerana syarat-syarat yang nyatanya ialah seorang yang akil baligh dan dia perlulah secara sukarela. Adapun dia sekiranya dipaksa, maka tidak sah atau tidak menjadi sesuatu sumpah itu. Yang kedua, syarat yang kedua pula ialah al-muda'i alaih tidak mengakui hak al-muda'i. Al-muda'i alaih bermaksud seseorang yang menafikan sesuatu fakta, manakala al-muda'i pula bererti seseorang yang menegaskan sesuatu fakta. Syarat yang ketiga, pihak yang bertikai meminta hakim arahkan pihak satu lagi bersumpah. Seterusnya, syarat keempat, orang yang bersumpah hendaklah bersumpah bagi dirinya sendiri. Yang kelima, perkara yang disumpah itu bukanlah hak Allah semata-mata. Dan yang terakhir, perkara yang hendak dilaksanakan sumpah itu hendaklah mengenai hak yang boleh diterima pembuktiannya melalui ikrar. Adapun hak yang tidak boleh dibuktikan secara lisan atau ikrar, maka sumpah itu adalah tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Berikutnya pula adalah pelaksanaan sumpah, iaitu yang pertama, dalam mana-mana peringkat prosiding kes mal, muda'i alaih perlu bersumpah dengan kebenaran hakim apabila yang pertama, muda'i gagal mengemukakan keterangan yang mencukupi. Yang kedua, muda'i alaih menafikan tuntutan muda'i. Dan yang ketiga, muda'i menuntut muda'i alaih bersumpah atas penafiannya. Berkenaan prosiding kes mal, Kismal bermaksud permohonan atau tuntutan yang dibuat oleh pelanggan di mahkamah syariah yang berkaitan dengan hal-hal kekeluargaan dan harta benda terhadap sesuatu pihak yang lain berdasarkan bidang kuasa mahkamah. Baiklah, pelaksanaan yang kedua pula, dalam mana-mana prosiding sedang berjalan, al-muda'i perlu bersumpah apabila yang pertama, muda'i alaih enggan bersumpah setelah diarahkan oleh hakim, atau keadaan itu boleh disebut sebagai yamin al-mardudah. Yang kedua pula, al-muda'i mengemukakan seorang saksi dan hakim memerintahkannya bersumpah yamin al-takmilah. Yamin al-takmilah bererti sumpah yang dilaksanakan oleh muda'i di samping keterangan oleh seorang saksi. Yang ketiga pula, hakim mengarahkan al-muda'i bersumpah. Itu juga boleh disebut sebagai yamin al-mutammimah. Pelaksanaan yang ketiga pula, dalam mana-mana prosiding sedang berjalan, hakim boleh apabila difikirkan patut atau perlu mengarahkan mana-mana pihak bersumpah yamin naf'i al-ilmi. Yamin naf'i al-ilmi ini adalah sumpah seseorang menafikan yang dia mengetahui sesuatu perbuatan mengenai orang lain. Jadi pihak tersebut boleh bersumpah yamin naf'i al-ilmi atau yamin al-mutammimah. Pelaksanaan yang keempat, setelah mendengar semua keterangan al-muda'i dan saksi-saksi serta berpuas hati dengan keterangan yang diberikan, hakim hendaklah memerintahkan al-muda'i bersumpah yamin istizar. Yamin al-istizar ialah sumpah yang dibuat oleh al-muda'i atas perintah hakim setelah memberikan keterangan yang mencukupi dalam kes muda'i alaih yang ghaib atau mati, atau kanak-kanak yang belum baligh, atau al-safih bodoh, atau al-mahjur yang dihalang mentadbirkan hartanya, majnun gila, ataupun orang yang tidak sempurna akal. Sekian saja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Hakim bin Samiram. Saya dari kelas DSI 4A. Okey, jadi hari ini saya akan menyambung pembentangan rakan saya dengan tajuk adab bersumpah. Okey, ada beberapa adab yang perlu kita amalkan ketika bersumpah ini, dan adab-adab tersebut ada yang wajib kita patuhi dan ada yang tidak perlu. Jadi, adab-adab tersebut yang kita boleh tengok ada 3, iaitu yang pertama, hakim memberikan amaran tentang sumpah.
Yang kedua, bersumpah hanya ketika berada di pihak yang benar. Dan yang ketiga, tidak melakukan sumpah bohong. Okey. Jadi, makna bagi hakim memberikan amaran tentang sumpah itu, hakim digalakkan untuk memberikan nasihat kepada orang yang mahu bersumpah dan mengingatkannya tentang kedudukan sumpah yang dia akan lakukan. Hakim juga perlu memberi amaran tentang sumpah yang berniat jahat, iaitu sumpah bohong ataupun sumpah palsu. Hakim juga perlu membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang boleh memberikan kesedaran dan juga amaran kepada pelaku yang ingin melakukan sumpah. Jadi kita pergi yang kedua, makna bersumpah hanya ketika berada di pihak yang benar. Jadi di sini, sekiranya pihak yang tertuduh diminta untuk bersumpah dan dia tahu sumpahnya itu adalah benar, maka dia dibenarkan bersumpah tanpa sebarang keraguan. Dalam keadaan ini, dia tidak akan berdosa. Ini kerana Allah Azza wa Jalla sendiri yang membenarkan sumpah dan tidak membenarkan sumpah yang mengandungi dosa. Okey, malah bersumpah ketika itu lebih baik daripada tidak bersumpah. Hal ini kerana disebabkan oleh dua faktor, iaitu faktor yang pertama, membela haknya supaya tidak disia-siakan, kerana Allah melarang manusia untuk mensia-siakan hak mereka sendiri. Faktor yang kedua, menyelamatkan saudaranya yang zalim daripada melakukan kezaliman dan merampas harta orang lain. Ini kerana ia merupakan satu nasihat dan juga bantuan dengan menghalang saudaranya sendiri daripada melakukan kezaliman terhadap orang lain. Okey, jadi perkara ini juga disokong oleh hadis yang meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah mengarahkan seorang lelaki supaya bersumpah untuk mengambil semula haknya. Demikian juga dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma pernah meminta kepada Ubaid radhiyallahu anhuma untuk bersumpah kerana sebatang pokok kurma, dan kemudian dia menyerahkan kembali pokok kurma tersebut kepada pemilik asalnya. Okey, kita pergi kepada yang ketiga, makna tidak bersumpah bohong. Okey, sumpah palsu ataupun sumpah bohong yang digunakan untuk merampas hak orang lain ataupun mengambil harta orang lain dengan cara yang salah ini merupakan jenayah yang berat dan bahkan satu dosa yang besar. Okey, sekiranya yang tertuduh menyedari dia berbohong, wajib baginya tidak bersumpah. Sebaliknya, dia hendaklah mengakui hakikat yang sebenar dan mengembalikan hak tersebut kepada pemilik asalnya yang dia telah ambil. Okey, jadi dekat sini kita mestilah mengelakkan diri kita daripada melakukan sumpah-sumpah yang palsu ataupun bohong. Hal ini kerana kita seolah-olah menjerumuskan diri kita kepada satu dosa yang besar dan mendapat azab Allah dan laknat daripada Allah sendiri. Dan ini juga dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis. Sebagai contoh, dalam surah Al-Imran ayat 77 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka daripada dosa, dan mereka pula akan beroleh azab yang seksa yang tidak terperi sakitnya. Itu untuk dalil Al-Quran. Kita pergi pula kepada hadis, iaitu Rasulullah SAW pun pernah bersabda yang bermaksud, sesiapa yang melafazkan sumpah sabr sehingga menyebabkan dia mengambil harta seorang Muslim dengan cara yang jahat, dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah memurkainya. Okay, jadi maksud untuk sumpah sabr itu adalah sumpah yang dipaksa oleh hakim. Kita pergi pula pada hadis yang kedua, iaitu daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, dosa besar ialah menyekutukan Allah, menderhakai ibu bapa dan membunuh, dan yang terakhir adalah sumpah ghamus. Okey, maksud sumpah ghamus di sini ialah sumpah yang dilakukan dengan niat yang menipu, dan ia dinamakan ghamus yang bermaksud terbenam kerana pelakunya layak dibenam ke dalam neraka jahanam. Okey, jadi sampai situ saja untuk adab bersumpah. Kita pergi pula kepada cara-cara untuk bersumpah. Okey, cara-cara untuk bersumpah ini boleh dikategorikan kepada beberapa keadaan, iaitu yang pertama, seseorang yang bersumpah atas tindakan diri sendiri. Yang kedua, seseorang yang bersumpah atas perbuatan orang lain. Yang ketiga, sumpah hendaklah berdasarkan kehendak dan niat pihak yang menuntut sumpah atau hakim yang mengarahkan sumpah. Yang keempat, sumpah dibuat berdasarkan setiap isu ataupun perkara yang dipertikaikan. Yang kelima, pihak yang menuntut pihak lain bersumpah hendaklah memastikan pihaknya tidak mempunyai keterangan lain. Yang keenam, hakim hendaklah memberi peringatan dan amaran berhubung dengan implikasi sumpah yang akan dilaksanakan. Yang ketujuh, hukum syarak. Lafaz sumpah hendaklah dimulakan dengan wallahi, wabillahi, watallahi ataupun sifat-sifat Allah dan dibuat dalam bentuk yang tegas dan jelas berhubung dengan sesuatu tuntutan ataupun penafian. Dan yang terakhir, bagi cara bersumpah ini,
Draft sumpah hendaklah disediakan oleh hakim sebelum sumpah dilafazkan mengikut mana-mana borang yang ditetapkan. Okey, jadi sampai situ saja pembentangan saya hari ini dan saya akan serahkan kepada rakan yang seterusnya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizan bin Rodanan pada kelas DSI 4A. Dan pada hari ini saya akan sambung pembentangan ini dengan hukum engan bersumpah. Yang pertama sekali, kita lihat kepada maksud engan bersumpah ini terlebih dahulu. Keenganan bersumpah ini bermaksud apabila seseorang yang tertuduh itu tidak ingin bersumpah setelah diarahkan oleh hakim. Sedangkan mengikut kebiasaan proses di mahkamah ini, tertuduh haruslah ataupun hendaklah melakukan sumpah tersebut. Dan seterusnya kita akan masuk kepada penerangan terhadap hukum keenganan untuk bersumpah ini. Hukum engan bersumpah ini untuk pengetahuan semua, ianya terbahagi kepada dua keadaan, iaitu yang pertamanya adalah yang mana sesuatu asal hukum sesuatu itu adalah tidak halal, walaupun ianya dihalalkan oleh pemiliknya itu sendiri, sebagaimana nyawa ataupun sebarang hubungan jima. Dan keadaan kedua pula adalah apabila asal hukumnya itu dapat ataupun boleh dihalalkan, sebagaimana harta. Kita lihat terlebih dahulu pada keadaan pertama ini, yang mana daripada Syekh Izzuddin Rahim yang mengatakan sekiranya pendakwa itu berbohong dengan dakwaannya terhadap pesalah itu dan tuntutannya itu melibatkan sesuatu hukum yang asalnya adalah tidak halal, sebagaimana yang saya katakan tadi adalah nyawa dan juga hubungan jima. Dalam keadaan ini, sekiranya pihak tertuduh itu mengetahui bahawa pendakwa tersebut tidak akan bersumpah ke atas dakwaannya itu yang telah dilontarkan kepada tertuduh itu, dan pihak pendakwa itu sememangnya tidak akan bersumpah, maka dirinya sebagai tertuduh itu mempunyai dua pilihan. Sama ada dirinya itu ingin bersumpah kerana ingin mempertahankan dirinya, ataupun turut sama tidak ingin bersumpah terhadap kesalahan yang telah dilontarkan oleh pihak pendakwa itu. Selain itu, sekiranya tertuduh itu mengetahui ataupun dapat merasakan bahawa besar kemungkinannya pihak pendakwa ini akan bersumpah terhadap dakwaannya, maka pihak tertuduh itu wajib bersumpah agar nyawa dan hubungan jima yang telah dikatakan itu tadi tidak akan dihalalkan oleh satu sumpah yang palsu. Seterusnya kita lihat kepada keadaan kedua pula. Jika kes tersebut ini membabitkan sesuatu yang hukumnya dapat ataupun boleh dihalalkan sebagaimana harta. Pada keadaan ini, jika tertuduh itu dapat merasakan atau mengetahui pihak pendakwa itu tidak akan bersumpah, maka diri tertuduh itu turut sama mempunyai pilihan sama ada ingin bersumpah ataupun tidak ingin bersumpah terhadap dakwaan pihak pendakwa itu. Apabila tertuduh itu mengetahui ataupun dapat merasakan bahawa pihak pendakwa akan bersumpah, maka tertuduh itu wajib bersumpah demi mengelakkan kesan buruk sumpah palsu yang telah dinyatakan oleh pihak pendakwa ini. Secara keseluruhannya, implikasi bagi kes yang mana tertuduh ini enggan bersumpah, akan tetapi pihak pendakwa pula telah mengemukakan ataupun telah menyatakan sumpahnya itu. Isu ini telah pun dijelaskan di dalam satu tajuk yang sebelum ini, iaitu pembuktian, iaitu bukti yang telah diminta daripada pihak pendakwa dan sumpah yang diminta daripada tertuduh yang ingin menafikan dirinya bersalah terhadap tuduhan yang dilontarkan oleh pihak pendakwa. Maka di dalam kes ini pihak pendakwa akan diminta untuk bersumpah. Jika tertuduh enggan bersumpah, enggan mengatakan sumpahnya, dan sekiranya pendakwa enggan bersumpah terhadap dakwaan kepada tertuduh, maka dakwaan yang dilontarkan kepada tertuduh itu akan digugurkan. Seterusnya kita lihat kepada tujuan dan juga hikmah bersumpah ini. Sumpah ini
telah pun dinyatakan di dalam Islam, yang mana terdapat beberapa tujuan dan juga hikmah daripadanya setelah kita menyatakan sesuatu sumpah itu. Yang mana tujuan utama di dalam sumpah ini adalah untuk mengetahui ataupun mencari kebenaran sesuatu dakwaan yang telah dilontarkan oleh pihak pendakwa, sama ada dakwaan itu benar ataupun tidak benar. Dan di antara hikmah bersumpah ini adalah sebagaimana yang pertamanya adalah untuk menguatkan dan juga menambahkan lagi kepercayaan orang yang bersumpah ini, dan menunjukkan bahawanya dirinya itu tidak berdusta dengan dakwaannya itu. Yang kedua pula adalah mengukuhkan keazaman seseorang yang bersumpah pada dirinya ataupun sesuatu perbuatan yang dia risau melakukannya ataupun telah meninggalkan sesuatu itu. Yang ketiga pula adalah menguatkan tuntutan daripada orang yang ditujukan sumpah itu agar menggesanya. Begitu juga untuk melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu itu dengan kemungkaran, daripada melakukan kemungkaran. Untuk menyelesaikan persengketaan yang seterusnya, keempat ini adalah untuk menyelesaikan persengketaan dan juga menghilangkan pertengkaran di dalam dakwaannya itu. Itu sahaja pada saya. Mohon maaf atas kesilapan dan juga kekurangan daripada pihak kami. Semoga pembentangan ini memberi manfaat dan juga dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita di dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.